Hi, Assalamualaikum. So under this video, I'm going to cover example 1. Okay, so example 1 and 2. Okay, example 3, you have to try by your own. Nanti kita discuss dalam lecture. Okay, so the distance of a car travels along a straight road is given as x is equal to 1.5 t square plus 0.3 t cube. Determine the average speed of the car for the time interval t is equal to 0 to t is equal to 6 second. Okay, so maksudnya sekarang ni dia bagi awak distance dengan equation x is equal to 1.5 bla 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 ni. So maksudnya x equal to 1.5 t square 0.3 t cube ni adalah melambangkan distance. Okay, persamaan distance lah, iaitu jarak. Soalan A, they want to ask you about average speed. So average speed, formula dia adalah sama dengan average velocity. Sebab speed dengan velocity adalah benda yang sama. Cuma yang membezakan dia adalah satu scalar quantity, satu lagi vector quantity. Okay, distance adalah scalar quantity, tapi untuk displacement yang kita guna dalam velocity adalah vector quantity. Okay, so tapi formula dia tadi kalau V average, kita ada S final minus S initial over T final minus T initial. Tapi since it's asking you about speed, so you have to change daripada displacement kepada X lah, iaitu distance. Okay, so X final minus X initial bahagi dengan T final minus T initial. Okay, apa information yang kita dah ada daripada soalan ni? First, kita ada equation yang bagi you information about distance. Second, kita ada T initial. So, T initial kita adalah bersamaan dengan 0. Dan juga third, kita ada T final kita iaitu bersamaan dengan 6 second. So, based on this equation, kita dah ada value T, dah ada value T final, dah ada. T initial pun dah ada. Apa yang kita tak ada adalah X final dan juga X initial. So, how can we find X final, X initial? So, X final maksudnya adalah X is equal to, X at 6 second lah. Okay. So, maksudnya, daripada equation tu, kita substitutekan T is equal to 6 second to X is equal to 1.5 T square plus 0.3 T cube. Okay. So, kita substitutekan 6 second lah dalam T. So, maksudnya, X at 6, okay, ni X at 6, it's equal to 1.5 6 square plus 0.36 cube. Okay, so bila buat calculation, saya dapat 118.9 meter. Okay, so itu adalah X final ataupun X at final time saya iaitu 6 second. So what about X at initial time saya iaitu X at 0. So substitutekan T sama dengan 0 second to the equation. X 0 is equal to 1.5 T square plus 0.3 T cube. Okay, so bila substitutekan T dengan 0, so maksudnya semua kosong lah. So X at starting point saya adalah 0 meter. Okay, so yang tadi tu final point saya, ini final point. Yang ni adalah initial point. So bila dah dapat X final saya, so ni X final sama dengan X at 6. Ni X initial sama dengan X at 0 lah. Okay. So back to the equation. V average it's equal to X final minus X initial over T final minus T initial. So my X final tadi saya dapat 118.9 minus X initial 0. Okay, time final saya adalah 6 second minus 0 second. So I got my V average here. It's equal to 19.8 meter per second. Okay, because it's asking you about average speed. Okay, so you need pun speed lah. Okay, so this is how you want to measure average speed. Basically, the equation sama dengan average velocity, but you need to change the symbol ataupun the term within the equation lah. Daripada displacement, now we have to use distance. Okay, instead. Alright, so settle part 2. So now, soalan B, it's asking you about instantaneous velocity at T is equal to 5 seconds. So macam saya cakap tadi, kalau dia mention dia nak awak punya velocity at certain time, so maksudnya dia nak velocity dekat, dia nak instantaneous velocity lah. Okay, so V instantaneous is equal to
dx over dt. Back to the equation, okay? Iaitu the change of displacement over the change of time. But the only thing that we have now is equation x is equal to 1.5 t square plus 0.3 t cube. Okay, so tugas kita sekarang untuk kita cari v instantaneous, we have to differentiate x with respect with time supaya dia boleh jadi dx over dt. Macam mana yang kita nak dekat sini lah, okay? So differentiate equation atas. So jadilah dia 2 darab 1.5 T, okay, plus 3 darab 0.3 T square. So I got here 3 T plus 0.9 T square. Betul tak? Okay, betul. Okay, so this is my dx over dt lah, iaitu v instantaneous. Okay, so apa yang saya perlu buat sekarang, dia kata dia nak velocity instantaneous velocity of the car at t is equal to 5 second. So maksudnya saya perlu substitute t is equal to 5 to equation dx over dt saya tadi, iaitu 3t plus 0.9 t square. So maksudnya saya kena substitutekan t ni semua kepada 5 second lah. So the answer is equal to dx over dt. Sorry, sekejap. Saya buat barisan sikit. Saya tak boleh sangat. Okay. Okay, so the answer is v instantaneous is equal to dx over dt. Okay, substitutekan t tu sama dengan 5 plus 0, tak muat lah. Kita substitutekan je equation yang kita dah differentiate tu dengan 5 second. So dapatlah nanti. Okay, v instantaneous. Tiga darab 5 plus 0.95 square. Okay. So bila dah substitutekan value dia, okay, saya substitutekan value t is equal to 5 second to dx over dt tadi. So saya dapat saya dapat 37.5 meter per second. Okay, this is my answers. Okay, so first, bila kita dapat soalan macam ni velocity but kita ada equation berkenaan dengan displacement, so don't worry, back to the definition, iaitu v is equal to dx over dt, iaitu the change of displacement over the change of time. So cara dia kita boleh differentiatekan equation. Okay, so ingat kalau nampak equation atas ni, tanamkan dalam fikiran dia adalah bonus mark. Okay, biasanya kalau ada equation ni mesti dia nak sama ada awak differentiatekan ataupun integratekan based on apa kuantiti yang dia nak lah. So contoh dia beri displacement, okay, flow dia adalah macam ni. X adalah contoh displacement lah ataupun distance. Lepas tu lepas displacement atau distance kita ada velocity, lepas tu kita ada acceleration. So saya guna terms S lah senang sikit. Okay, displacement can also be defined as X lah. Okay. So, daripada sini nak ke sini, iaitu displacement nak ke velocity, okay, equation dia kita boleh differentiate. Okay, contoh dia bagi equation displacement tapi dia minta velocity macam soalan kita ni kan. So, kita boleh differentiate equation displacement tu untuk kita dapatkan velocity. So, kalau dia bagi equation velocity, kita nak cari acceleration, kita pun differentiate. Okay, but contoh, kalau dia bagi equation acceleration tapi dia minta kita velocity, so kita kena patah balik lah. So bila patah balik, maksudnya daripada sini ke sini. Okay, so kita akan buat operasi integration. Okay, integration. So kalau dia bagi you equation velocity, dia nak displacement, so maksudnya you have to integrate the equation of velocity, barulah you dapat displacement lah. Okay, so ingat flow ni. S ke V, V ke A, differentiate, nak patah balik, kita integrate. Okay, so itu adalah konsep penting lah. Okay, settle. So question number 2. So a toy train moves slowly along a straight track according to the displacement versus time graph as shown in figure. So explain qualitatively the motion of the toy. So ni adalah contoh soalan PSPM. Dia tersesat dekat
kuliah. Tapi dalam UPS dia boleh tanya sebab ni adalah sebenarnya basic knowledge lah yang you kena tahu. Okay, so apa yang you kena explain dekat sini adalah explain qualitatively ni, maksudnya you need to explain about dia punya displacement, you need to also explain about dia punya velocity, you need to also explain about dia punya acceleration at certain instant yang dia dah bahagikan tu. Okay, contoh 0 ke 6 second. So maksudnya dia nak awak analysekan part yang ini sahaja. So awak nampak sekarang ni graf awak adalah graf displacement cm versus time. So maksudnya line awak tu semua represent you punya displacement lah. So satu benda yang you kena ingat, graf F versus T, you punya gradient akan bagi you information about this velocity. Sama dengan velocity. Okay, ini satu benda yang penting lah. Okay, so itu yang you kena tanam. Okay, so sekarang ni displacement. Dari segi displacement, apa explanation awak? So daripada segi displacement, awak tengok starting point dia dekat 0. Ending point dia dekat 4. So maksudnya dia bergerak away from your origin. Boleh juga. Ataupun it's moving in positive direction pun boleh juga. Okay, sama ada move away ataupun move in positive direction. Boleh mana-mana. Okay. Okay. So itu daripada segi displacement. Daripada segi velocity, saya cakap graf S versus T. Velocity kita boleh dapat information berkenaan dengan velocity daripada dia punya gradient. Okay. So gradient sekarang dia adalah macam ni. So contoh gradient dia, contoh saya ada segitiga kat sini. Okay. Lepas tu segitiga kat sini. So kalau awak perasan gradient dia sekarang ni, bentuk dia sama stiff dia. Iaitu dia punya kecerunan gradient ataupun the stiffness of the gradient, it's a constant stiffness. Maksudnya tadi satu flat, satu macam runcing, cerun. Tapi sekarang semuanya value dia macam dalam kadar stiffness yang sama je pattern dia. So bila dalam kita nampak macam ni, okay, so maksudnya velocity kita berada dalam keadaan constant velocity. Okay, constant velocity because daripada gradient tu kita dapat study pasal dia punya velocity lah. Okay, lepas tu acceleration. Daripada constant velocity, okay, yang ini awak kena ingat balik graf yang saya cakap mula-mula tu. Contoh kita ada 4 flow tu. Curve, increasing, increase or decrease, line. Lepas tu kita ada straight line. Lepas tu kita ada zero. Okay, so maksudnya flow graph awak boleh follow kan konsep yang inilah. So mula-mula kalau curve, next dia akan jadi increasing ataupun decreasing line. Lepas tu next dia akan jadi straight line. Lepas tu next dia akan jadi zero punya graph. Okay, so sekarang ni velocity, displacement awak, graph dia adalah increasing line. So maksudnya kat sini awak boleh contoh kat sini . So maksudnya kat sini awak punya displacement. So awak punya velocity mestilah yang ini, iaitu straight line. So bila awak nampak graf straight line, sebab tu awak punya value velocity adalah constant. Okay, so bila kita nak study pasal acceleration pula, kita tengok kat sini, dia adalah graf zero. So maksudnya dia berada dalam keadaan stationary. Okay, so tulis kat sini stationary. Okay, settle 40 second to 6 second. So now we move to the next part, iaitu 6 to 10, sorry. Sekejap, saya padam sikit yang ni supaya dia tak semak sangat. Okay, so now we move to group number 2, iaitu di antara 6 second to 10 second. So kalau you nampak kat sini, dari segi displacement, sebab ini adalah graf displacement. Okay, so daripada segi displacement, dia tak bergerak ke mana selama berapa second tu, 4 second kan 10 tolak 4. So maksudnya dia berada dalam distance 4 meter sahaja daripada 6 second to 10 second. Meaning that daripada segi displacement, dia tidak bergerak ataupun at rest. Okay, so bila at rest, dekat displacement maksudnya straight line dekat displacement. So maksudnya displacement awak dekat yang ini straight line. So graf selepas displacement adalah velocity. So velocity awak adalah zero. So maksudnya V is equal to zero. Lepas V0, A pun akan jadi zero lah. So ataupun awak nak tulis stationary pun okey. Okay, macam tu. Inilah cara untuk kita apply yang saya cakap ada 4 pattern of graph tu. Okay, selepas tu
between 10 to 14. Okay, between 10 to 14, saya guna color ni lah, turquoise. Okay, between 10 to 14. Okay, kita ada linear graph lagi. Increasing graph kita panggil. Okay, so lepas tu kita boleh kaji dia punya stiffness of the gradient. So daripada macam tu, yang ini pun macam ni. So kalau awak perasan gradient dia pun dalam keadaan sama je dia punya kecerunan, iaitu dia tak berubah daripada flat jadi cerun. Okay, so maksudnya displacement dia, okay, so dari segi displacement first, okay, sorry. Displacement dia, nampak tak dia bergerak daripada 4 ke 10. Maksudnya it's continue moving away from the origin, okay. Boleh nak saya move away from origin. Origin tu adalah starting point, ataupun awak nak tulis dia move in positive direction pun boleh. Okay. So dari segi velocity-nya pula, okay, kita boleh kaji velocity dia daripada gradient. Okay, daripada gradient sebab dia adalah S versus T. So gradient awak nampak dia dalam keadaan, dia punya gradient tu sama je daripada initial part dengan final part dia sama kecerunan dia. So dia melambangkan bahawa you punya velocity adalah constant. Okay. Okay, so now contoh. Sekarang ni awak punya displacement berada dekat sini. Line, increasing line. Okay, so velocity awak mestilah berada dekat straight line. So maksudnya sebab tu awak dapat velocity constant. Okay, so lepas tu untuk acceleration pula, graf awak mestilah berada dalam keadaan zero. So maksudnya A sama dengan zero, ataupun awak nak buat stationary pun boleh. Okay, so settled. So itulah yang dimaksudkan dengan explain qualitatively. So you need to explain 3 kuantiti ni, iaitu displacement, velocity dan acceleration untuk setiap masa yang diberi. Itu yang dimaksudkan. Walaupun dia bagi graf displacement sahaja, tapi bila dia cakap explain qualitatively, so you need to explain all those 3 physical quantity yang kita dah belajar lah, iaitu displacement, velocity dan juga acceleration. Because from that single graph, kita boleh terbitkan graf-graf yang lain tu. Okay, so that's why it is important for you to know how to apply this concept lah, daripada motion curve ke pattern yang jadi decreasing line, increasing line, and then dia akan jadi straight line, and then dia akan jadi zero. Okay, so ini adalah konsep yang penting lah untuk kita study pasal graph. Okay, so untuk question 3, I hope you can try to do by your own. So if you have any question, you may ask me during the next session, lecture session lah. Okay, I think that's all for this video. Thank you very much.